Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lin-Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dikasihi yang dirahmati Allah. Perbahasan kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Perbahasan hari ini pada bab puasa. Pengarang kitab menyebutkan rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada setiap orang yang mampu untuk mendirikan puasa, menunaikan puasa, dan mensyariatkan sunnah untuk mendirikan malam Ramadan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan mendirikan malam Ramadan secara iman dan tekun, ikhlas, khusyuk kerana Allah, maka akan diampunkan semua dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Di dalam satu riwayat disebutkan akan dikeluarkan daripada dosanya seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian disebutkan lagi, wa man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin lam yaqdihi shiyamud dahri. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan satu hari tanpa keuzuran, maka dia nescaya tidak akan mampu menggantikannya walaupun berpuasa sepanjang tahun. Puasa merupakan satu ibadah yang bukanlah menjadi pertama kali kepada umat ini, tetapi puasa merupakan suatu ibadah yang sudah ada daripada zaman para nabi-nabi yang terdahulu. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kefarduan puasa, disebutkan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Jadi syariat berpuasa ada dalam syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Cuma yang tidak ada kepada para nabi-nabi yang terdahulu pada syariat mereka hanyalah bulan Ramadan. yakni berpuasa satu bulan di dalam bulan Ramadan, itu hanya ada kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun berpuasa, ibadah berpuasa secara umum ada kepada umat para nabi-nabi yang terdahulu. Di zaman Bani Israel juga mereka berpuasa. Buktinya di dalam hadis disebutkan, baginda Nabi kita SAW ketika sampai ke Madinah, Nabi nampak orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa pada hari Ashura, pada hari 10 Muharram. Maka Nabi tanya kepada mereka, apa pasal kamu berpuasa pada hari ini? Kata orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi kita SAW, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada Nabi Musa daripada Firaun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk bersyukur kepada Allah
kerana hari ini merupakan hari Nabi Musa diberikan kejayaan oleh Allah. Kata baginda Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kamu. Yakni Nabi nak bagi tahu umat Islam lebih bagus di dalam mengikuti Nabi Musa melebihi daripada Bani Israel sendiri ataupun orang Yahudi sendiri di dalam mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini dalil mengatakan bahawa pada zaman Bani Israel dulu pun mereka berpuasa juga. Tetapi puasa yang ada pada umat Nabi-Nabi yang terdahulu tidak seperti mana puasa kita di dalam bulan Ramadan. Ini adalah satu perkara yang kita pun sudah mengetahui secara umum. Jadi kalau kita bahaskan tentang puasa, ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunat, ada juga puasa yang makruh dan ada juga puasa yang diharamkan. Kalau puasa yang diwajibkan contohnya puasa bulan Ramadan, ataupun puasa qada bulan Ramadan, ataupun puasa nazar. Kalau seseorang bernazar untuk berpuasa, kalau dia dapat sekian-sekian contohnya, maka puasa itu dihukumkan wajib kepada dia. Antara puasa yang hukumnya ataupun jenis puasa yang wajib juga adalah puasa kafarah. Puasa kafarah juga hukumnya wajib, yakni puasa sebagai denda. Contohnya kafarah kepada orang yang membunuh, kafarah kepada orang yang melakukan zihar. Zihar ini menyamakan isteri dengan ibu sendiri. Ataupun kafarah kepada orang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini jenis-jenis puasa yang hukumnya wajib. Ada puasa yang hukumnya sunat. Ini semua kita juga maklum. Contohnya puasa hari Isnin Khamis, puasa nisfu Sya'ban, puasa bulan Rajab, puasa bulan Muharram dan sebagainya. Ada puasa yang hukumnya haram. Contohnya puasa pada 5 hari, iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Ini hukumnya haram. Kemudian ada juga puasa yang diharamkan ketika hari Syak, 30 Sya'ban. Jadi ini beberapa pembahagian jenis berpuasa. Kata pengarang kitab tadi di sini menyebutkan tentang beberapa keistimewaan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yakni dengan penuh keimanan, dengan menghormati kedatangan bulan Ramadan, yakni bukan hanya berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga saja, tidak, tapi dia menghormati kepada kemuliaan Ramadan. Maka habis sahaja satu Ramadan, dia akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya, dan dia akan menjadi seumpama orang yang baru, seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathu ummuh, seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi maksudnya di sini betapa besar pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian kata pengarang kita, diperbolehkan kepada orang yang berpuasa untuk diperbolehkan kepada seseorang untuk meninggalkan puasa ataupun tidak berpuasa, iaitu kepada siapa? Orang musafir. Tetapi syarat untuk tinggalkan puasa bagi orang yang musafir, ada syarat-syarat yang tertentu yang dibahaskan oleh para fuqaha. Contohnya apa? Safarnya mestilah safar yang mubah, yakni musafirnya mesti merupakan musafir yang hukumnya harus. Jadi tak boleh kalau seseorang yang mana dia punya safar itu bukan safar yang harus. Contohnya apa? Contohnya orang yang bermusafir, tapi musafirnya itu adalah musafir untuk melakukan perkara-perkara haram contohnya. Jadi musafirnya itu dia tidak diperbolehkan untuk tinggalkan puasa. Cuma kata para fuqaha, kalaulah seseorang dia berniat untuk musafir, dalam keadaan berniat safarnya itu nak pergi buat benda yang haram, tapi dalam
safarnya itu dia berubah niat. Contohlah kalau berlaku. Jadi kalau berlaku demikian, maka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa kalau dia perlu untuk tinggalkan puasa. Jadi dia ada beza antara solat dengan puasa dalam hal mengambil rukhsah. Rukhsah ini maksudnya keringanan. Kita kalau musafir, sembahyang kita boleh untuk dijamakkan dan boleh diqasarkan. Itu namanya mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Tapi dalam bab puasa, ketika kita musafir, sebetulnya kita tetap diutamakan untuk terus berpuasa. Hukumnya lebih utama untuk kita tetap berpuasa selagi mana safar kita itu menjadi safar yang betul-betul ada masyaqqah. Khususnya di zaman kita sekarang, kita punya safar tidaklah seperti mana zaman dahulu. Zaman kita musafir pun tak adalah nak pergi musafir naik onta ke, tak ada. Kita punya musafir pun naik kereta contohnya, ataupun musafir pun naik kapal terbang. Jadi musafir di zaman kita sekarang bukanlah musafir seperti mana zaman-zaman yang terdahulu. Jadi kata para fuqaha, di zaman kita lebih utama untuk kita kekal berpuasa di dalam musafir, walaupun ada keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi syarat yang pertama untuk orang yang bermusafir supaya dia ada keuzuran untuk meninggalkan puasa, pertama sekali adalah safarnya merupakan safar yang harus. Yang kedua, dia berniat untuk tinggalkan puasa tadi bukan kerana malas, tapi dia tidak berpuasa ataupun tinggalkan berpuasa untuk mengambil keringanan. Dia musafir lalu dia nak boleh untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Jadi jangan sampai timbul dalam hati kita kalau kita tak berpuasa ketika musafir, yakni macam berseronok pula tak berpuasa, rasa macam happy pula tak berpuasa. Sama juga kalau kita jamak qasar, tuan-tuan. Jangan juga ada dalam hati kita satu perasaan macam kalau dah buat jamak qasar ni, kita ni seolah-olah dah habis satu tanggungjawab yang terlalu besar kepada diri kita, sehingga kadang-kadang ada orang yang terlintas ataupun dia tercakap kalau dia dah jamak qasar, katanya alhamdulillah dah selesai satu tanggungjawab besar dah. Jadi dia merasakan lega dah habis solat. Kelegaan ini boleh dipandang dari dua aspek. Ya, kelegaan ini boleh dipandang dari dua aspek. Yang pertama, dia bergembira kerana dia dah melaksanakan tanggungjawab, dah melaksanakan dia punya kefarduan. Itu masih okeylah. Seperti mana orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, dia akan bergembira. Dan ini disebutkan di dalam hadis oleh baginda Rasul SAW. Kata baginda Nabi, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, inda iftarih. Gembiranya orang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Allah di hari akhirat di dalam syurga. Jadi kita kalau berpuasa, ketika berbuka puasa, ya kita gembira. Tapi gembiranya kita bukan kerana banyaknya hidangan yang ada depan mata kita. Bukan kerana kita ni boleh makan dan hilang kita punya lapar dan dahaga. Bukan sebab itu kita nak bergembira. Tapi gembiranya kita kerana taufik yang diberikan oleh Allah, kekuatan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk menunaikan tanggungjawab berpuasa. Macam tu juga sepatutnya terlintas dalam hati kita bila mana kita melakukan solat jamak dan qasar. Contoh kalau ada daripada kita musafir, contohnya kan, masuk saja waktu maghrib, kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian kita bangun, kita sembahyang jamak qasar dengan isyak 2 rakaat. Habis solat isyak 2 rakaat, kita akan rasa seronok, kita akan rasa lega. Seronoknya tu sebab apa? Bukan seronoknya sebab lepas tu tak payah sembahyang. Jangan macam tu.
Kalau seronoknya kita, oh Alhamdulillah lepas ni aku tak payah sembahyang dah sampai subuh. Nampak sangat kita ni punya sembahyang betul-betul nak bagi hilang kita punya pertanggungjawaban solat saja. Sedangkan solat itu kan pertemuan kita dengan Allah. Solat itu kan akan satu platform untuk kita berhubung dengan Allah. Jadi tidak sepatutnya seorang mukmin yang merasa kalau dia tak payah solat dia rasa seronok. Sebab tu para fuqaha mengatakan kalau ada orang yang mampu untuk melakukan qasar tanpa melakukan jamak, untuk dia terbiasa menghormati waktu solat, sebahagian para fuqaha mengatakan lebih baik dia buat macam tu. Walaupun dia musafir, yakni masuk waktu maghrib dia sembahyang maghrib 3 rakaat, tapi dia tak jamakkan pun dengan isyak. Dia tunggu nanti azan isyak, masuk waktu isyak dia sembahyang isyak tapi diqasarkan. Jadi dalam mazhab kita sebutkan yang diutamakan untuk diraikan oleh orang yang musafir adalah untuk qasar. Adapun menghimpunkan solat, jamakkan solat, itu kalau dia tak nak buat pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia nak meraihkan waktu solat. Kalaulah dia tak ada halangan, yakni contohnya memang dia musafir, tapi musafir dia tu langsung tak ada halangan untuk dia solat tepat pada waktu. Contoh, dia musafir, katakan dia pergi berjalan-jalan, contohnya pergi bercuti, contohnya solat zuhur dijadualkan di masjid ini contoh. Kemudian waktu asar dia akan pergi ziarah di tempat lain, di sana pun ada masjid. Jadi dia ambil keputusan, kalau macam tu tak apalah, saya sembahyang zuhur sini 2 rakaat qasar, tak nak jamak takdim, sampai solat asar nanti saya akan sembahyang asar pula 2 rakaat qasar. Itu lebih afdal daripada dia jamakkan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Apa sebab? Kerana dia nak meraihkan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi ini semua bergantung kepada masyaqqah masing-masing lah. Jadi masing-masing punya prioriti yang tersendiri. Ada orang lebih baik kepada dia untuk buat jamak, kerana selepas tu dia kena musafir dan dia kena perjalanan dia atau macam-macam lah. Jadi ini bergantung kepada masing-masing punya keadaan dan situasi yang berbeza-beza. Berbalik kepada kita punya perbahasan tadi, orang yang boleh untuk meninggalkan puasa, yang pertama sekali adalah orang yang musafir. Yang kedua adalah orang yang tapi orang yang musafir ini dia wajib untuk diqadhakan dia punya dia punya puasa. Yang kedua adalah wal marid, orang yang sakit. Orang yang sakit kalau dia nak tinggalkan puasa, ada dia punya syarat pula. Iaitu yang pertama, syaratnya ialah sakitnya itu diberitahu atau disahkan oleh doktor. Kalau dia berpuasa akan berikan mudarat. Jadi dia bukan ijtihad sendiri, dia bukan guna akalnya sendiri. Ni aku sakit ni, kalau sakit ni aku dah tak payah puasa dah, padahal sakitnya tak ada apa-apa mudarat pun kalau dia berpuasa, kecuali kalau disahkan oleh doktor. Doktor kata kalau kamu berpuasa akan memudaratkan kamu punya kesihatan. Contohnya, kalau kamu tinggalkan makan ubat ini pada tengah hari akan menjejaskan kamu punya kesihatan, contohnya. Jadi sakit yang seperti itu yang dibolehkan untuk berbuka puasa, atau sakit yang kalau dia berpuasa akan memberikan bahaya kepada nyawa dia, itu pun atas saranan doktor atau atas pengesahan doktor. Kalau orang seperti ini, barulah dia boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan alasan dia sakit. Jadi kita tak boleh, sakit ini tak boleh digunakan secara umum. Yakni kalau pening-pening kepala sikit pun tak nak puasa contohnya, sesama sikit tak nak puasa, batuk tak nak puasa. Jadi memang pun semua itu kategori sakit. Tapi di sini diletakkan syarat.
Iaitu syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kalaulah sampai syarat tersebut, barulah seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi orang yang tadi yang tinggalkan puasa kerana musafir atau tinggalkan puasa kerana sakit, dia wajib qada. Dia wajib qada. Dan ada juga keadaan-keadaan yang tertentu bila mana seseorang tinggalkan puasa, dia wajib qada, dan pada masa yang sama dia juga kena wajib bayar fidyah. Ini kepada siapa pula? Contohnya kepada seorang ibu yang hamil ataupun kepada seorang ibu yang menyusukan anaknya. Kalaulah si ibu yang hamil tadi atau si ibu yang menyusukan anak tadi, dia terpaksa tinggalkan puasa kerana merisaukan kesihatan diri si ibu tadi, maka si ibu tadi hanya wajib untuk qadakan sahaja dia punya puasa, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau si ibu tadi dia tinggalkan puasa kerana merisaukan diri dia, okeylah. Tapi kalau dia tinggalkan puasa kerana merisaukan anak dia, maaf cakap, contoh risau anak tak cukup susu atau risaukan anak dalam kandungan, maka si ibu tadi terpaksa batalkan puasa. Jadi puasa yang dibatalkan dengan sebab-sebab tadi adalah wajib digantikan dan wajib untuk membayar fidyah. Apa sebab? Kerana dia membatalkan puasa kerana kemaslahatan jiwa yang lain. Jadi ini dalam kita punya hukum, ya. Jadi fidyah pun tak mahal pun. Satu hari fidyah kalau di wilayah berapa ya? RM2.80 ke macam itulah rasa saya lah. Ke RM4 ke. Kadang orang nak bayar fidyah pun dia punyalah kedekut, dia cari mana majlis agama yang paling sikit fidyahnya. Kalau wilayah macam mahal sikit kot, tak tahu, saya tak ingat. Ada negeri yang tetapkan fidyah RM4, satu hari puasa RM4. Ada majlis agama yang tetapkan satu hari fidyah RM1.80. Yang nak kena bayar fidyah 10 hari je pun, apalah sangat 10 hari. Tapi dia sanggup cari mana majlis agama yang paling sikit fidyahnya RM1.80. Tak diperlis ke di mana, di situ dibayar fidyah. Sah ke? Ya memang sah lah, tak ada masalah pun. Tapi janganlah sampai macam tu, ya. Berapa sangat fidyah? Kerana pensyariatan fidyah ini juga adalah untuk memuliakan kemaslahatan atau meraihkan kemaslahatan orang lain. Okey. Kemudian pengarang kita sebut lagi di sini syarat-syarat puasa dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebelum tu kata pengarang kita, puasa ini dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil saumul umum, puasa orang yang awam. Yang kedua saumul khusus, puasa golongan khusus atau orang-orang khawas dipanggil. Puasa orang awam iaitu dia menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Kemudian adapun puasa orang yang khawas, orang yang khusus, al-khawas dipanggil, puasa mereka bukan macam tu. Kalau puasa golongan-golongan awam ini, dia hanya fikirkan apa? Dia hanya fikirkan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tak makan, tak minum, berniat puasa, ya Allah, salah, selesai. Dia tak fikirkan benda-benda lain pun. Yang penting dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tahan makan minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu saja yang difikirkan, maka itu masih lagi dalam golongan puasa yang dipanggil puasa darjat yang paling bawah. Adapun puasa al-khawas, siapa itu puasa al-khawas?
iaitu mereka-mereka yang menjaga anggota badan mereka daripada tersentuh dengan sesuatu yang haram. Mereka menjaga perut mereka daripada mengambil sesuatu yang haram atau syubhat. Ini adalah contoh ataupun ciri-ciri puasa orang yang khawas. Dia bukan hanya berpuasa dengan tinggalkan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa saja, tapi dia tinggalkan maksiat kepada Allah. Jadi puasanya bukan perutnya saja berlapar, tapi matanya juga berpuasa daripada melihat yang haram. Telinganya juga dijaga daripada mendengar yang haram. Tangannya juga dijaga daripada mengambil sesuatu yang haram. Lidahnya juga dijaga daripada menyebutkan sesuatu yang haram. Demikian puasa orang yang khawas. Sebab tu kalau kita lihat orang yang berpuasa ni, dia akan kurang dia punya syahwat. Tepat seperti mana baginda Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa daripada kalangan kamu yang sudah mampu untuk bernikah, maka bernikahlah. Fa innahu lahu wija'un wa faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa orang yang tak mampu untuk berkahwin, maka dia hendaklah berbanyakkan berpuasa sunat. Kerana apa? Fa innahu lahu wija'un. Puasa ini akan menghalang dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Sebab tu kalau kita ni berpuasa, syahwat kita akan lemah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang kalau dirinya banyak melakukan maksiat, kalau sedar dirinya banyak melakukan maksiat dan susah betul nak berubah, maka banyak-banyakkanlah latih dirinya untuk berpuasa. Banyakkan melatih diri untuk berpuasa, kerana bila mana berpuasa, syahwat dia akan kurang. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita punya perut lapar, anggota tubuh badan kita yang lain akan kenyang. Bila anggota tubuh badan lain kenyang, masing-masing tak nak cari dia punya makanan. Jadi anggota tubuh badan kita ni masing-masing ada makanan syahwat dia sendiri. Mata ada makanan syahwat, iaitu apa makanan syahwat untuk mata? Melihat sesuatu yang haram. Telinga ada dia punya makanan syahwat, iaitu mendengar yang haram. Kaki ada makanan syahwat dia, iaitu melangkah ke tempat yang haram. Demikian juga tangan, demikian juga anggota tubuh badan kita yang lain, masing-masing ada syahwat yang akan ditarik diri orang tersebut untuk menuruti syahwat tersebut. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita berpuasa, perut kita lapar dan ianya akan menyebabkan kita punya anggota tubuh badan lain kenyang. Bila anggota tubuh badan lain kenyang, maka dia tidak akan mencari makanan syahwat dia. Tapi kalau perut kita kenyang, maka anggota tubuh badan kita yang lain akan lapar, kata Imam Al-Ghazali. Perut kenyang, anggota tubuh badan lain akan lapar. Bila anggota tubuh badan lain lapar, dia akan pergi cari dia punya makanan syahwat dia. Sebab itu, orang kalau berbuat maksiat kepada Allah, kalau dia lapar, dia akan rasa tak senang untuk lakukan maksiat. Kalau dia lapar, dia rasa susah untuk lakukan maksiat. Apa sebab? Kerana kalau perutnya lapar, anggota tubuh badan lain syahwatnya akan lemah. Tapi kalau perutnya kenyang, senang untuk seseorang terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Sebab tu kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang soleh, maka mereka ni biasakan diri mereka dengan berlapar. Dan ini pun cara Allah Subhanahu wa taala mendidik para anbiya, mendidik para aulia, para ulama, para salihin. Kalau kita baca dalam sejarah-sejarah para ulama-ulama silam kita dahulu, kita akan dapati sebahagian hampir kebanyakan daripada para salihin, para ulama-ulama kita zaman dahulu, mereka ni kehidupan mereka dengan lapar ni tak berpisah.
Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu, kehidupan mereka ni dalam menuntut ilmu, dalam mereka dalam usia-usia mereka menuntut ilmu, mereka ni biasanya akan mengalami kehidupan yang cukup sederhana. Makan pun sikit saja, sebab pun mereka banyaknya orang yang tak berkemampuan pun. Dahulu ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari makamnya di Mesir, di sebelah makam Imam Syafi'i, salah seorang daripada ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dikatakan Al-Imam Zakaria Al-Ansari, beliau ini biasanya akan mengalas perut kalau ketika zaman beliau menuntut ilmu, hanya dengan makan kulit tembikai yang dibuang oleh peniaga-peniaga yang jual minuman di tepi-tepi jalan. Ya, ini kalau orang jual minuman jus tembikai, dia kan akan potong dia punya isi warna merahnya, yang warna putihnya dia akan buang. Jadi disebutkan dalam riwayat hidup Imam Zakaria Al-Ansari, kebiasaan hari-harinya hanya makan kulit tembikai untuk mengalas perut ketika mana zaman belajarnya mereka. Dahulu ada salah seorang ulama besar, guru kepada guru kami di India, diceritakan kisah beliau kalau nak pergi menuntut ilmu, satu hari kena perjalanan nak pergi menuntut ilmu, kena berjalan hampir 10 km. 10 km pergi, 10 km balik. Jadi setiap hari ibunya akan membekalkan satu buah pisang. Memang orang miskin. Satu biji pisang ibunya akan bagi. Memang itu pun yang boleh didapati. Jadi apa yang dibuat oleh pelajar ini atau penuntut ilmu ini yang jadi ulama besar selepas tu, ibunya akan beri satu hari satu pisang. Dia akan pergi dulu sampai separuh jalan, dah berjalan, maka akan lapar. Jadi dia akan makan separuh pisang. Kemudian sampai ke tempat syekhnya menuntut ilmu, dah habis menuntut ilmu, lapar lagi, jadi dia akan makan lagi separuh lagi pisang. Dalam perjalanan pulang, nak makan apa pula? Dalam perjalanan pulang, sampai separuh perjalanan pulang akan makan separuh kulit pisang. Kemudian separuh perjalanan lagi akan dialas perutnya dengan makan separuh lagi kulit pisang. Demikian kehidupan para ulama-ulama, para salihin dahulu. Sebab tu kalau ketika menuntut ilmu, khususnya ketika menuntut ilmu agama, kalau seorang pelajar ni tak terdidik dengan kesusahan untuk mencari makan, dia ni susah nak jadi orang alim. Maksudnya apa? Dia tidak melalui sunnah yang Allah tetapkan kepada para alim ulama. Jadi maksudnya apa? Kalau pelajar tu mewah ketika menuntut ilmu, maka dia ni susah nak belajar. Mewah ketika menuntut ilmu dengan apa? Dapat nak makan apa pun dapat makan, kenyang aja sentiasa. Jadi ilmunya susah nak melekat. Ini disebutkan dalam kitab-kitab dalam adab-adab menuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu ni kena terbiasa diri dengan susah, kena terbiasa diri dengan kurang makan, baru ilmu tu cepat melekat. Tapi kalau mewah dalam makan, maka pelajar ni akan kurang di dalam untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bagus. Lepas tu kita ni kalau anak-anak kita belajar di asrama ke kalau sedikit banyak ada makanan-makanan yang tak sedap sangat apa semua, tak apa. Tak apa, yang memang pun zaman menuntut ilmu kena belajar untuk susah. Mungkin ramai yang daripada kalangan tuan-tuan perempuan, orang-orang tua yang ada di sini yang sekarang ni sudah berjaya dalam kehidupan. Zaman dahulu pun mungkin mereka juga hidupnya susah. Mereka juga hidupnya bukan senang seperti mana anak-anak zaman sekarang pun. Jadi kalau tak pernah hidup dalam susah, jadi dia takkan tahu macam mana keperitan. Sebab tu dalam menuntut ilmu sedikit banyak perlu sabar di dalam kesusahan-kesusahan. Jadi berbalik kepada kita punya perbahasan tadi, orang yang berpuasa dengan menjaga dia punya anggota tubuh badan daripada bermaksiat kepada Allah, maka puasanya itu dipanggil sebagai puasa ahlul khawas.
yakni puasa golongan yang khusus, di mana dia bukan hanya menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan sebagainya, tetapi dia menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram. Ini baru puasa level orang-orang yang khawas, yang mana puasa itu yang disebutkan tadi, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kerana semata-mata berpuasa menahan diri daripada makan dan minum, banyak orang pun boleh buat. Kadang ada orang berpuasa sebab apa? Dia nak berpuasa setiap hari sebab nak kurus. Ada orang macam tu. Puasa setiap hari niatnya apa? Niatnya sebab nak kurus. Biarlah niat yang nak jaga kesihatan tu jadi niat yang kedua lah. Jangan nawaitu sauma ghadin lillah, nawaitu sauma ghadin bukan lillahi ta'ala, tapi untuk apa? Lil kurus. Jangan macam tu, jadi tak dapat pahala nanti. Jadi biarlah lillahi ta'ala dia punya puasa, dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kesihatan daripada puasa yang dia lakukan. Kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah SAW sebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa tetapi tidak ada pada puasanya kecuali berlapar dan berdahaga saja. Maksudnya tak dapat apa-apa pun dia punya puasa. Dia berpuasa susah payah bangun, sahur, makan sahur, masak lagi macam-macam. Berpuasa, berpenat lagi, tahan lapar, tahan dahaga. Nak buka puasa nanti, pergi bazar Ramadan, beli buka puasa, masak. Lepas buka puasa, rupa-rupanya tak dapat pahala dia punya puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Siapa yang dikatakan tadi tak ada apa-apa pada puasanya kecuali dia hanya dapat lapar dan dahaga saja, puasanya tak dipandang oleh Allah. Puasanya tak dapat pahala pun. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga dirinya daripada bermaksiat kepada Allah. Dia tidak memelihara dirinya daripada bermaksiat. Dia puasa tapi bermaksiat kepada Allah. Dia berpuasa tapi matanya bermaksiat. Dia berpuasa, lidahnya bermaksiat. Maka puasa-puasa seperti ini, puasa yang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa ta'ab. Dalam satu riwayat yang lain, berapa ramai orang yang mendirikan malam, yakni berqiyamul lail, tetapi tidak ada pada qiyamul lail dia kecuali apa? Kecuali penat saja yang dia dapat. Maksudnya apa? Orang yang bangun qiyamul lail, tapi qiyamul lail dia tak dapat apa-apa, tak dapat pahala pun. Yang dapat apa? Yang dapat penat saja. Ini kepada siapa pula? Kepada orang yang bangun pada waktu malam, tapi dia nak tunjukkan kepada orang lain yang dia berqiyamul lail. Dia nak tunjukkan kat satu dunia, bangun qiyamul lail pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, tak ada satu orang pun nampak, tapi dia ambil gambar dia tengah baca Quran, masuk dalam Facebook, alhamdulillah saya telah qiyamul lail. Hai, ini qiyamul lail untuk lillahi ta'ala atau lil Facebook? Jadi tak payah macam tu. Jangan sampai kita punya ibadah ini yang kita berpenat-penat buat tapi rupa-rupanya tidak ada pahala di sisi Allah. Dalam satu hadis, sahabat ditanya oleh Nabi. Nabi tanya kepada sahabat, kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang muflis adalah orang yang keluarkan satu modal untuk suatu perniagaan, kemudian dia tidak dapat balik modal tersebut. Mereka lah orang muflis, orang bankrupt. Kata baginda Nabi, itu muflis dunia. Yang aku tanya kepada kamu, kamu kenal tak? Tahu tak siapa mereka muflis hari akhirat? Yaitu siapa? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang melakukan ibadah yang banyak, bersedekah, melakukan haji, tetapi semuanya itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lakukan ibadah, tapi semua ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah. Dia datang solat di masjid, tapi bila mana balik daripada masjid, dia nak tunjukkan kepada orang ramai yang dia tu baru balik daripada masjid.
Iaitu datanglah kepada dia penyakit ujub, penyakit riya, yakni nak tunjuk-tunjuk kebaikan dia yang dibuat kepada orang lain. Jadi kita ini dalam amalan-amalan yang kita buat kena berjaga-jaga. Kita ni sudah cukup, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kekuatan kita sampai ke masjid untuk solat maghrib, sampai ke masjid untuk solat isya. Tapi syaitan ni dia takkan berdiam diri macam tu saja. Memang pada awalnya dia akan hasut kita supaya jangan datang masjid, jangan datang solat berjemaah, macam-macam akan dibayangkan kepada diri kita. Walaupun setelah kita datang, kita berjaya solat sekalipun, dia tidak akan melepaskan diri kita. Kita keluar saja daripada masjid, macam-macam benda yang akan diingatkan oleh syaitan, macam-macam benda yang akan diperlihatkan kepada diri kita. Supaya apa? Supaya kita merasa diri kita ni lebih bagus. Balik-balik daripada masjid At-Taqwa, bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba nampak orang tengah lepak di restoran, timbul pula tiba-tiba dalam hati kita, apalah dia orang ni tak pergi sembahyang ke masjid. Apa pasal timbul hati macam tu? Kalau timbul persoalan dengan harapan orang hanya datang sembahyang, okey. Tapi yang merisaukan adalah yang timbul dalam diri kita, tengok macam diri aku, hari-hari datang solat di masjid. Jadi di situ akan timbul riak pula. Itu yang diinginkan oleh syaitan kepada ahli ibadah. Banyak melakukan ibadat, tapi di hari akhirat nanti tidak ada satu ibadat pun yang bernilai di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita. Mudah-mudahan tidak ada satu ibadah pun yang kita lakukan kecuali semua ibadah yang akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ada satu ibadah kita pun yang akan tertolak. Yang mana ada kekurangan dalam kita punya ibadah, mudah-mudahan Allah ampunkan, digantikan dengan pahala yang banyak, dan diterima oleh Allah segala ibadah yang kita buat, yang kecil yang besar. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.